Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi peluang untuk kita bersama-sama dalam majlis ilmu, yakni suatu majlis memperbesar dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan majlis ilmu seumpama ini, insya-Allah Allah akan merahmati kita semua dan juga memberi taufik untuk kita istiqamah dan memahami serta beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Pengajian kita masih lagi surah Al-Baqarah. Mungkin setahun lagi rasanya. Setahun lagi baru. Dah setahun lebih dah. Tapi tak apalah, kita walaupun sikit tapi masuk semua insya-Allah dalam kita punya kefahaman, insya-Allah. Ayat 104. Muka surat 16. 104 dia 286. Baru tak sampai separuh lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. Alhamdulillah. Kalau kita masih ingat lagi, kita imbaskan kembali hubung kait di antara ayat yang sebelum ini, yakni ayat yang 102 dan 103 tersebut merupakan dipanggil kesamaran, kekeliruan golongan Yahudi yang mereka nak menutup amalan-amalan sihir mereka kerana sihir merupakan kufur sebagaimana yang dibaca ayat Al-Quran oleh besar kita Nabi Muhammad SAW. Maka golongan Yahudi nak tutup. Mereka mengatakan sihir tak apa. Buktinya, dia mula reka lah. Dia kata Nabi Allah Sulaiman pun memerintah menggunakan sihir. Maka Allah bantah kesamaran mereka tadi yang mengatakan Nabi Sulaiman
menggunakan pemerintahan dia menggunakan sihir, maka Allah kata bukan Nabi Allah Sulaiman kafir kerana menggunakan sihir, tetapi golongan Yahudi yang dibisikkan oleh syaitan sebenarnya yang kafir. Itu kesamaran Allah dah balas kesamaran mereka. Ayat yang kita baca sekejap tadi, kesamaran yang seterusnya, itu kekeliruan seterusnya berkenaan dengan Yahudi ini ialah Yahudi akan mencari peluang untuk menghina Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka akan sentiasa mencari peluang, mencari peluang untuk mereka hina Nabi, dan secara automatik mereka menghina kitab Al-Quran. Maka bila ada peluang, mereka akan mengatakan menghina Nabi dengan cara membuat ayat-ayat yang memburukkan Nabi kita dalam bahasa mereka, bila ada di antara bahasa Arab sama dengan bahasa Ibrani, bahasa Ibru, yakni bahasa orang Yahudi. Maka ini Allah jawab persoalan mereka ini, yang mereka mencari peluang dengan menghina Nabi kita dengan bahasa mereka sendiri yang sama dengan bahasa yang digunakan oleh orang Arab. Kita baca tengok. Ini merupakan kekeliruan yang Allah akan jawab persoalan mereka ini. Ya ayyuhallazina amanu, wahai mereka yang beriman. Dalam surah Al-Baqarah ni, ini yang pertama kali Allah gunakan kalimat ya ayyuhallazina amanu, wahai mereka yang beriman. Sebelum ini Allah nukilkan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Maknanya orang beriman dan orang kafir Allah seru semua sekali. Dan permulaan surah Al-Baqarah juga Allah menyebut ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Tapi kali ini Allah gunakan bahasa ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maknanya bila kita baca ayat, jumpa ayat ya ayyuhallazina amanu ini, kita kena tasawur seolah-olah Allah sedang menyeru kita. Pasal kita semua beriman. Beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi besar kita, beriman dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, yakni kitab Al-Quran. Jadi seorang Allah sedang pesan dengan kita sekarang ini. Tapi ayat ini pesan kepada golongan beriman, para sahabat lah, para sahabat. Mana pesan dia? La taqulu, jangan kamu mengatakan. La taqulu, jangan kamu mengatakan, atau jangan kamu sebut perkataan ra'ina. Ra'ina ini dalam bahasa Arab ialah sahabat-sahabat bila Nabi membaca ayat-ayat Allah, pasal mujizat atau Al-Quran turun bertalu-talu. Hari ini turun, besok turun, lusa turun. Maka para sahabat nak faham ayat-ayat Quran sebagai Nabi ucapkan mereka tak sempat. Wahai Rasulullah, dia kata, ya Ra'ina, bagi tumpuan kepada kami. Maksudnya, Ra'ina ini, wahai Rasulullah, bagi tumpuan kepada kami. Bagi tahu kami. Kami tak sempat nak tangkap apa yang kamu ceritakan. Kamu, wahai Rasulullah, tak apalah. Kamu pilihan Tuhan. Kamu cepat faham. Kami ini orang yang lemah, susah nak faham apa maksud ayat-ayat Al-Quran yang Allah turunkan. Tengok para sahabat begitu bersemangat sekali nak faham, nak dengar apa yang setiap patah Al-Quran turun yang Nabi nak bagi tahu mereka. Ibrah di sini jauh sangat dengan kita. Nah, kita tak rasa penting nak tangkap, nak faham apa yang Allah nak ceritakan dan setiap ayat, setiap surah dalam Al-Quran. Tapi sahabat hingga dia bila tak faham, dia akan tanya. Hingga bila banyak panjang sikit ayat yang Rasulullah bagi tahu, mereka jemput, wahai Rasulullah, bagi tumpuan dengan kami tak sempat nak faham perkataan ini. Rupa-rupanya perkataan ra'ina ini dalam bahasa Ibrani ini, bahasa orang Yahudi ini ada ra'unah. Ra'unah ini dikata bodoh ataupun tolol ataupun bahlul lah. Jadi orang Yahudi ini bila dengar Nabi sebut ra'ina ini ada peluang kita kutuk Muhammad, dia kata. Dengan mereka pusing ra'unah tadi seolah bunyi ra'ina juga. Jadi bila sahabat Nabi nama Sa'ad bin Mu'az, orang Yahudi juga pergi ke kelompok Yahudi dalam majlis-majlis dia orang sebut perkataan ra'ina ini seolah Nabi ini bodoh, Nabi ini tolol. Maka Mu'az kata dia ketua kaum tu, siapa cakap ra'ina lagi, aku akan pancung lehernya. Marah kepada orang menghina Nabi. Bila orang menghina Nabi, otomatik orang tu kufur.
Maka Muaz balik semula, Sa'ad balik semula ke jumpa Rasulullah. Dia ceritalah apa sebenarnya perkataan ra'ina yang bahasa Ibrani yang Yahudi bercakapkan tadi. Maka kesan cakap sebut Allah turunkan pelarangan. Tak boleh sebut lagi wahai orang Arab ra'ina, pasal diambil peluang oleh orang Yahudi untuk menghina, mengaibkan kamu, mengaibkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah Allah tegur ayat ini. Ya ayyuhallazina amanu la takunu ra'ina. Mula ayat ini jangan sebut lagi ra'ina. Kenapa? Pasal diambil peluang oleh orang Yahudi untuk memutarbelik bahasa-bahasa yang ada double meaning ini. Itu maksudnya. Maka Yahudi sentiasa mencari peluang. Bagaimana nak hina Islam? Bagaimana nak hina Rasulullah? Dengan cara, kalau ada maksud-maksud yang keliru, samar, mereka ambil peluang dengan maksud-maksud yang samar untuk menghina Rasulullah dan menghina kitab Al-Quran sebenarnya. Maka Allah kata, waqulu, dan ucaplah olehmu wahai orang yang beriman, unzurna. Sama maksud unzurna pun sama. Berilah perhatian kepada kami. Maka bila Nabi baca ayat Al-Quran untuk kali yang lain, maka para sahabat pun cakap, wahai Rasulullah, unzurna. Selalu sikit bagi tahu kami nak faham apa yang kamu cakapkan. Nampak tak? Ibrah di sininya begitu beria-ia orang yang dah terima Islam untuk memahami apa ucapan yang Nabi nak sampaikan, yakni ayat-ayat Al-Quran. Sebagaimana kita bertadabbur sekarang ni, kita nak faham apa titah Allah sebenarnya. Tapi kalau kita rasa tidak ada apa titahan Allah tak penting, itu ada sesuatu yang tak betul dengan dalam hati kita. Ingat, itu maksudnya kita tak rasa penting apa yang Allah nak cakap, nak ucapkan. Kita rasa biasa saja ni. Sedangkan ini ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qulu unzurna. Lepas tu satu lagi, wasma'u. Tengok Allah kata ni. Unzurna, kalau kamu dah tak faham, kalau kamu nak tahu juga, wasma'u, dan dengarlah dengan teliti hingga kamu faham apa yang Allah nak titahkan. Wasma'u ini ialah mendengar dengan teliti dan boleh beramal, faham apa yang Allah cakapkan dalam Al-Qurannya. Ini untuk kita lah. Maknanya kalau kita mendengar Al-Quran secara ala kadar saja, kita anggap ala kadar saja, maka itu bukan wasma'u. Bukan wasma'u. Bila bukan wasma'u, dalam surah Al-Mulk dah. Wa qalu law kunna la yasma'u aw naqilu. Kalau aku tak dengar dan tak memikirkan, nescaya dibakar dengan api neraka. Maknanya orang yang mendengar tak teliti. That mean dia mendengar, tidak ada usaha dan niat nak menyampaikan ayat Allah kepada orang lain. Sebab tu dia mendengar acuh tak acuh je. Bila dia dengar tak ada niat nak sampaikan kata-kata Allah, arahan Allah dalam kitabnya, niat nak sampai dengan orang lain, lambat proses itu. Maka ala kadar. Dipanggil ala kadar, maka Allah pun akan ala kadar dengan kita. Kita risau bila Allah ala kadar dengan kita, maka hak Al-Quran sebagaimana surah Al-Mulk tadi akan sampai dengan kita. Mendengar bukan teliti, mendengar bukan niat nak sampaikan ayat-ayat Allah kepada orang lain, maka itulah ala kadar. Ala kata Allah, wasma'u, maka dengar dengan teliti, sami'na wa ata'na, aku dengar, aku akan amalkan. Kalau kita dengar tak faham, mana mungkin kita nak amalkan perkara-perkara ini? Itu maksud wasma'u. Maka bila setiap majlis Al-Quran, bila kita mendengar, maka kita kena menyahut seruan Allah untuk wasma'u, mendengar dengan penuh teliti. Lepas tu, kenapa? Kalau kita tak mendengar dengan teliti, tak menggunakan wasma'u, dikhawatiri kita termasuk dengan ugutan Allah. Walil kafirina azabun alim. Orang-orang yang engkar kerana mereka tidak memahami apa dalam ayat-ayat kami, engkar untuk memahami ayat-ayat kami, maka apa hukuman dia? Azabun alim. Azab aku amat-amat pedih sekali akan menghukum kamu ke dalam neraka jahanamnya. Mengeri, ya? Mengerikan kalau kita tak menggunakan perkataan semau. Sebab tu bila kita mendengar orang baca Al-Quran, kita kena diam. Sebab itu ada juga mazhab mengatakan bila kita solat yang jahar, ada juga mazhab mengatakan kita diam pun sah solat kita. Maknanya penting sangat Al-Quran bila dengar kita
cuba diam dan mendengar apa yang orang baca tadi. Nak bila bertadabbur pun kita faham apa yang dititahkan. Kalau tak faham juga, dikhawatiri segala amalan kita bercanggah dengan maksud Allah. Dan kita termasuk kategori walil kafirina azabun alim. Mereka yang engkar dengan arahan aku, akan aku azab dia dengan amat pedih sekali. Nah, itu maksudnya. Maka semoga Allah pilih kita termasuk golongan dengar orang baca Quran. Kita mendengar dengan teliti dan niat untuk menyampaikan apa yang kita dengar kepada orang yang lain. Sekurang-kurangnya, isteri kita kalau tak bawa isteri, ataupun anak kita kalau tak bawa anak, usahakan macam itu. Kalau tidak, Allah tak akan tambahkan ilmu untuk kita. Itu cara dia. Maknanya Allah akan tambahkan ilmu Al-Quran bila mana kita berhasrat nak menyampaikan ayat-ayat Allah kepada manusia yang lain. Lepas tu, kenapa orang tak ada wasma'un, tak mendengar dengan teliti, tak nak ikut, tak nak belajar Al-Quran? Kenapa punca dia? Allah pun uraikan dalam ayat teguran dia, dipanggil ayat zajrun. Ayat 105 dipanggil ayat zajrun, yakni Allah nak tegur golongan-golongan yang ala kadar. Dengar orang baca Al-Quran, awak tak tahu saja. Satu bab. Yang lain, tak nak datang duduk majlis ilmu. Lagi teruk lagi. Yang lain, sombong lagi. Ada berbagai-bagai masalah. Dalam Al-Quran, Allah huraikan ada 3 masalah. Yang pertama, dengki. Yang ketiga, sombong. Yang ketiga, degil. 3 ni. 3 serangkaian ini yang menyebabkan kita ini tak nak belajar, tak nak memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengki, sombong dan degil. Ini Allah huraikan maksud dia ni. Punca dia. Apa tu teguran Ma yawaddul ladzina kafaru tidak yawaddu, tidak menginginkan. Tidak mahu. Siapa tidak mahu? Allazina, orang-orang yang tidak mahu, orang-orang yang tidak menginginkan, orang-orang apa dia? Orang-orang yang engkar tadi, tidak ingin dia. Tidak ingin orang-orang yang engkar tadi. Orang mengaji, dia tak nak faham, dia buat ala kadar aja. Tak. Engkar. Siapa dia ni? Dalam kitab ini Allah kata min ahlil kitabi, daripada ahli-ahli kitab, yakni orang-orang Yahudi, ulama-ulama Yahudi tak mahu dengar. Dia tak suka nak mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, walal musyrikin, dan orang-orang yang syirik, orang-orang Arab. Dia pun tak mahu mendengar juga. Dia tak mahu mendengar. Kenapa punca mereka tak mahu dengar? Kerana bagi mereka, bila Nabi baca ayat-ayat Allah, bila Nabi baca ayat-ayat Allah kepada mereka di Madinah, maka automatik Nabi akan ada pengikut. Maknanya, pengikut ulama-ulama Yahudi tadi akan makin berkurangan. Jadi, ada perasaan sombong kalau Nabi ada ni ajar ayat-ayat Allah, nanti follow aku tak ada, kuranglah. Dulu ada 100,000, sekarang mungkin tinggal 1,000 orang saja. Nampak tak? Dia berbuk follower rupa-rupanya. Berbuk follower ni dengki tadi. Dengki, takut-takut orang tak muliakan dia, orang tak suka dengan dia, tak ramai peminat lagi. Dia pergi di mana-mana supermarket pun tak ada orang nak bersalam dengan dia. Kalau ramai peminat tu, tak sempat nak berjalan. Ada orang bersalam dengan dia. Pasal ramai follower dia. Rupa-rupanya ahli agama pun dah lama ada perasaan dengki, yang ni berebut pengikut-pengikut. Semakin ramai pengikut, selagi seronok golongan dalam golongan agama ini. Ialah bisikan syaitan. Orang yang engkar. Macam ni Yang kedua, alal musyriki, dan orang-orang yang syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana dia syirik. Kerana bila Nabi baca ayat-ayat Allah menyentuh akidah mereka, mereka merasakan tergugak kedudukan mereka tadi. Jadi mereka tak suka tadi, kenapa? An yunazzala, tak suka dengan apa yang yunazzala, diturunkan. Apa yang telah diturunkan alaikum, ke atas kamu. Siapa kamu? Kamu tadi ialah ya ayyuhallazina amanu tadi. Dia domir. Kalau mengaji Arab, domir mausul dia panggil. Domir mausul. Domir yang ada kaitan dengan ayat sebelum ini. Jadi bila Allah sebut ya ayyuhallazina amanu, wahai mereka-mereka yang beriman, maka sambungan dia
an yunazzala alaikum, apa yang diturunkan kepada kamu wahai orang yang beriman. Mereka tak suka. Pasal apa tak suka? Ada faktor-faktor dengki tadi sebenarnya. Sedangkan apa yang Allah turun tersebut menurut Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min khairin, adalah sesuatu kebaikan daripada Al-Quran. Maknanya Al-Quran pasti akan bawa kebaikan. Apa dia kebaikannya? Kebaikan dia Al-Quran akan ceritakan bab Allah mengesahkan Allah. Al-Quran ada ceritakan bab risalah, yakni amalan-amalan Nabi. Dan yang ketiga ialah adanya hari akhirat. Ada 3 perkara yang mewakili 6 rukun iman. Seperti itu dah perkara baik. Jadi bila khairin dalam Al-Quran, kita dengar semua ayat-ayat Al-Quran, maka amalan kita menjadi baik, akidah kita menjadi baik, akhlak kita menjadi baik. Semua akan bertukar daripada tak baik, bertukar menjadi baik. Kesan daripada pemahaman dan pendengaran Al-Quran tadi. Kerana apa? Kerana Al-Quran diturunkan min rabbikum. Allah yang turunkan, Tuhan kamu yang menurunkan. Allah yang amat besar, Allah yang amat tinggi, turunkan Al-Quran, tetapi masyarakat tak nak terima juga. Sedangkan sebenarnya dari segi sebenarnya, wallahu, dan Allah itu yahtassu, akan mengkhususkan. Tengok ni. Sedangkan Allah sebenarnya yang mengkhususkan. Allah yang memilih secara khusus untuk memberi Quran dalam bentuk rahmat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tegur, Quran ini aku turunkan untuk membawa kebaikan, dan aku pilih di antara hamba aku yang paling baik, yakni Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku khususkan untuk dia. Dengan penuh rahmat aku turunkan dengan dia. Sama juga dengan sesiapa saja yang Allah nak bagi Quran, ilmu Quran dengan dia. Allah kata, aku pilih. Bukannya dia pandai sendiri. Aku pilih, aku bagi hidayah dengan dia untuk memahami ayat-ayat aku. Kenapa kamu tolak dia? Kenapa kamu tak terima ayat-ayat Al-Quran yang disampaikannya? Itu maksudnya. Wallahu yahtassu, secara khusus, birahmatihi, dengan rahmat aku turunkan mayyasha'u, kepada siapa yang aku nak beri. Ini bab Quran. Tetapi mereka dengki. Kenapa Al-Quran turun pada orang yang hina, Nabi orang miskin? Kenapa tak turun pada orang yang hebat-hebat, orang yang kuat? Dia dengki. Aku dah popular, dah ramai penyokong, tiba-tiba bagi Quran kepada orang yang lemah. Ini tak adil. Dia kata, dia ada dengki, perasaan dengki. Sama juga ibrah dia untuk perkara-perkara dunia yang lain. Sepatutnya bila ada orang dapat ilmu Al-Quran, dia mengajar Al-Quran, semua akan seronok. Berdoa, wahai Allah, bagilah ilmu, bagilah keberkatan ilmu dengan dia. Dalam masa yang sama, bagi juga ilmu kepada aku, wahai Allah. Itu baru betul. Orang bagi rezeki kaya sebagai contohnya. Bagi rezeki kaya. Sepatutnya kita tak berdengki dengan dia. Pasal bila dia kaya, kita kena berdoa. Pasal wallahu yahtassu, Allah yang pilih, Allah yang bagi rezeki. Kenapa nak marah dengan dia? Kenapa nak guna sihir ke apa, nak jatuhkan dia balik, fitnah dia? Sepatutnya keadaan yang sama. Wahai Allah, tambahlah ilmu, tambahlah rezeki kepada kawan aku ini. Bila dia banyak duit, boleh dia bantu-bantu sekian. Dalam masa yang sama, tambah juga rezeki untuk aku sebagaimana kamu bagi dia, wahai Allah. Barulah Allah berkati hidup kita. Baru tiada perasaan dengki. Tapi kita hilang. Kenapa hilang? Syaitan yang hasut kita supaya tak suka dengan orang yang ada kelebihan. Sama ada kelebihan ilmu Al-Quran, ataupun sama ada kelebihan ilmu rezeki, ataupun kesihatan dan sebagainya. Pasal dengki akan datang apabila seseorang tersebut lebih daripada orang yang lain. Dengki tak akan datang bila orang itu lebih kurang dia, tak akan datang dengki. Dengki akan terhasil, syaitan akan datang kepada orang yang rasa rendah berbanding dengan orang yang dia dengki tadi. Itu baru ada dengki sebenarnya. Maka dengki ini merupakan berat. Kes yang berat. Bila dengki, dia ada sombong dia ada degil pula. Bila dia dengki dengan seorang yang dianugerahkan ilmu, sanggup dia tak nak datang belajar ilmu. Tengok bagaimana dahsyatnya. Itulah. Bila jadi macam itu, risau ayat khatamallahu ala qulub. Allah khatam dia sebenarnya. Dia rasa nak, tapi Allah yang khatam hati dia.
Mayasya Allah sebenarnya yang bagi kepada siapa yang nak bagi dari segi rezeki ke, ilmu ke, dari segi rupa parah yang cantik ke, apa-apa saja. Kena yakin. Bila ada orang lebih dengan kita, kita kena berdoa agar Allah beri sama dengan kita apa yang didapat tadi, barulah betul-betul mengamalkan Al-Quran dan Sunnah yang sebenarnya. Kerana wallahu zul fadlil azim. Allah lah yang punya kurnia yang maha agung. Kalau kita marah dengan deki dengan dia, dia tak tambah dengan kita pun. Nampak tak? Bila kita deki dengan seseorang, deki kerana dia ada ilmu tinggi contohnya, kita suka dengan dia. Dia buat cerita pada orang lain, dia sekian pula. Maka Allah tak akan bagi kurnia dengan dia. Kalau Allah bagi dengan dia pun, bagi bentuk nak jahanam ke dia, nak laknatkan dia pasal dia memusuhi apa yang Allah buat untuk dia tadi. Habis maka kesan dia yang kedua, punca orang yang ekar ayat-ayat Allah, punca mereka kesamaran, yakni mencari peluang untuk merendahkan kitab, merendahkan Nabi dan merendahkan orang yang menyampaikan ayat-ayat Allah untuk kitanya, punca asasnya ialah ada perasaan kedengkian kat situ. Jadi, ibrah untuk kita jangan berdengki. Berdengki ini merupakan penyakit hati dan orang yang dengki ini risau. Pasal apa? Pasal penyakit yang amat teruk. Pasal dia akan menghakis segala amalan-amalan dalam badan kita. Ada baikan, ada rahmat, ada pahala, akan terhakis dengan sifat kedengkian tadi. Itu kita risau dengan ada perasaan dengki. Semoga Allah menjauhi kita daripada adanya sifat ataupun perasaan dengki. Itu kesamaran yang itulah yang selepas kesamaran tadi. Ini kesamaran yang keseterusnya. Kesamaran yang berapa dah? Kesamaran yang kelima ke berapa? Tak apa, tengok baliklah dalam tu. Tengok balik kesamaran yang seterusnya. Apa dia? Tengok cara orang tak suka dengan orang yang mengajar Al-Quran. Dia akan cari cara untuk merendahkan kitab Al-Quran tersebut. Mana golongan Yahudi ini, dia kata, apalah kitab Al-Quran itu. Apalah kitab Al-Quran itu. Sekejap-sekejap, kata macam ini. Esok, ubah lain pula. Dia tahu, dia baca Quran sikit-sikit, ada ayat nasih wal mansuh. Ayat Allah batalkan. Sebagaimana contoh dia bila ada ayat Quran, Allah suruh tukar lepas berkiblatkan kepada Baitul Maqdis. 17 bulan, 18 bulan, Allah suruh ubah daripada Baitul Maqdis kepada Baitullah. Dia kata jumpa ayat tu, ini kitab Quran apa macam ini? Tak faham, dia kata. Sepatutnya Allah buatlah satu saja, jangan ubah-ubah. Esok macam ni, esok halal, hari ni haram, hari ni halal, esok haram. Ini tak boleh jadi. Dia ukitkan perasaan-perasaan lemahnya Al-Quran. Pasal apa? Dia tak suka dengan orang yang mengajar Al-Quran tadi. Dia tak suka dengan perkataan-perkataan yang pemasuhan dalam Al-Quran. Begitu juga dengan ayat-ayat apa? Ayat-ayat hukuman. Ayat-ayat hukumannya dalam Al-Quran. Dalam kalau tengok tafsir oleh Imam Sayuti, dia kata ada 21 ayat dalam kitab Atqam dia, 21 ayat masuk dalam Al-Quran. 21 ayat Allah masukkan. Sama ada Allah masukkan dari segi matan ataupun Allah masukkan dari segi pemahaman. Dua. Kadang-kadang masuk matan, kadang-kadang masuk pemahaman, kadang-kadang pemahaman dimasukkan, matan tetap ada untuk beri pahala dah. Beri pahala kepada orang yang baca. Contoh ayat yang matan masuk, tetapi matan tak masuk. Pemahaman hukum ada. Contoh ayat yang berjumpa dengan orang kafir, orang tidak Islam, bila jumpa dengan dia, maafkanlah mereka sekiranya mereka melakukan satu kesalahan. Dalam ayat Quran ada ayat itu. Banyak kali Allah ulang. Bila jumpa dengan orang yang degil, orang yang jahat, maafkanlah mereka. Bila dia buat kamu, maafkan mereka. Pasal ayat-ayat makiyah, Islam tidak ada kekuatan lagi. Jadi bila orang jahat, Abu Jahal, Abu Lahab, hina Nabi, hina sahabat, dia kata apalah kita maafkan mereka lah. Pasal di berbagai-bagai. Allah turun ayat yang semacam itu. Jadi bila pindah ke Madinah, Islam dah kuat, maka Allah turunkan ayat mengenai peperangan, pedang. Maka lawan mereka dengan pedang. Jadi walaupun tidak ada lagi dah memaafkan tadi dengan pedang, tapi ayat tentang
maafkan mereka, masih ada dalam Al-Quran, tetapi dimasukkan dengan ayat-ayat yang menggunakan pedang sekiranya mereka melanggar tauhid Allah Subhanahu Wa Taala. Itu betul-betul lah. Banyak lagi. Ikut Imam Sayuti 21. Tapi kalau mengikut kitab usul tafsir Al-Faiz itu Syah Waliullah, daripada dosa tadi hanya 5 saja yang betul-betul hilang daripada yang Allah masukkan. Nasih al-masuk ada 5 saja. Tak banyak pun. Jadi tak payahlah duduk mengkaji bab ayat Quran bentuk nasih al-masuk tadi. Maka Allah jawab kesamaran bangsa Yahudi yang sedang menghina Al-Quran dengan mengatakan Al-Quran ini Muhammad tipu dapat belajar mana-mana, pasal takkan kalau Allah turunkan longgar macam itu kandungan Al-Quran, kejap halal, kejap haram. Tak mungkin. Ini mesti Muhammad reka. Maka Allah jawab persoalan mereka ini. Macam mana? Itu ayat yang 106. Kira dahaga. Bismillah. Manansah, apa sahaja yang kami hapuskan. Nasihatlah. Apa sahaja yang kami hapuskan daripada Al-Quran, min ayat, daripada ayat-ayat kami, apa sahaja yang kami hapuskan, masukkan daripada kitab Al-Quran kami, ayat tersebut, atau nunsiha, kami jadikannya lupa. Maknanya orang tak faham, orang tak ingat pun kisah-kisah yang masuk, yang hukum tadi. 2 perkara lah. Mana-mana ayat yang kami masukkan, ataupun mana-mana ayat yang kami lupakan daripada orang-orang yang beriman. Kita tak fikir dah pasal hukum hakam tersebut. Allah lupakan kita semua. Itu maksudnya. Maka nunsiha, maka Allah kata na'ti bi khairin, kami akan ganti dengan bi khairin, dengan yang lebih baik lagi, hukum hakam yang lebih baik lagi. Kalau kami hapuskan amalan yang baca sekali dapat 10, kami akan tambah lagi ayat yang baca sekali dapat 500 kan, sebagai contohnya. Allah kata, bila aku masuk satu ayat, aku akan ganti dengan ayat yang lain, ayat yang sama, tapi pahala yang jauh lebih daripada apa yang aku batalkan tadi. Apa tak? Ini yang Allah kata, walaupun aku masukkan, tapi dalam masa yang sama, untuk orang yang baca tersebut, aku akan gandakan kebaikan yang ni, bi khairin, dengan lebih baik lagi, minha darinya, dari ayat tersebut. Dari ayat yang aku masuk tadi, bila aku ganti ayat lain, pahala dia lebih baik, lebih tinggi lagi. Atau misliha, semisal dengannya, sekurang-kurangnya, sama dengan dia. Maka Allah, kenapa Allah buat macam ini? Maka Allah berjawablah. Allah pun memperkenalkan diri dia. Alam ta'lam annallah, tidakkah kamu mengetahui bahawasanya Allah itu ala kulli syai'in qadir, atas segala sesuatu maha berkuasa. Dia boleh buat apa saja. Ya, dia Allah Subhanahu Wa Taala. Ikut dia lah. Dia nak hari nak haram ke, besok nak halal ke, pasal dia Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada sebab. Kenapa Allah buat macam itu? Banyak sekali hikmah-hikmahnya. Di antaranya, Allah nak tengok sejauh mana yang kamu mengaku kamu beriman tadi taat dengan aku, walaupun aku ubah hukum hakam aku. Nak tengok, nak uji kita sejauh mana kita mengikut arahan Allah. Kalau kata A, kamu kata A lah. Kalau kata B, B lah. Itu maksud Allah Subhanahu Wa Taala, pasal dia maha berkuasa. Dia maha bijaksana. Dia akan menghukum orang kalau tak taat dengan dia, walaupun ubah ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh? Jelas kan? Kau tak jelas juga? Tak jelas, mana tak wasma'u lah. Bismillah. Lepas tu, ini pun zajrun juga. Zajrun juga. Allah perkenalkan diri dia lagi. Alam ta'lam annallaha, tidakkah kamu mengetahui bahawa Allah itu lahu, baginya, mulkus samawati wal ardi, memiliki kerajaan langit dan bumi itu dimiliki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma lakum min dunillah, dan tiada bagi kamu min dunillah, selain daripada dia,
min waliyyin wala nasir, seorang pelindung dan tidak ada seorang penolong pun yang boleh menolong kamu. Dengan kamu dengki, dengan ada sebarang kamu merendah-rendahkan Rasulullah tadi, sebenarnya itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila dihukum kesan kamu membuat perkara-perkara tadi, kesan kamu engkar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala tadi, maka sebenarnya bila kamu mati nanti, dengan secara bijaksana Allah akan menghukum golongan-golongan tersebut di hari akhirat, dan tidak ada sebarang peluang untuk dia berlindung daripada sebarang azab daripada segenap ruang sekalipun. Kita baca satu ayat lagi boleh? Satu ayat lagi. Ketiga, kita baca kesamaran ketiga untuk malam ni lah. Sebelum dah banyak kesamaran dah. Kesamaran Yahudi, keburukan Yahudi yang dia reka-reka supaya Nabi kita ada masa dihina, kitab Al-Quran dilupakan. Dia mengatakan sikap Yahudi ini ialah mereka banyak bertanya untuk menggagalkan sesuatu hukum. Kita tengok dah awal-awal baru ni bagaimana bila Allah turunkan perintah, dia kitab Taurat bagi tahu pengikut dia kata, kami nak tengoklah bagaimana Allah turunkan kitab Taurat tersebut. Nabi bawa dia pergi, Nabi Musa bawa pergi kepada Bukit Tursina, bawa dia tengok. Ini kaedah tunjuk dia. Kami tak puas hati, wahai Musa. Kamu nak tengok Tuhan punya kitab itu sendiri, tengok. Dah cerita bagi semua dah. Tak puas hati lagi. 2-3 soalan dia tanya. Dia nak tengok siapa Allah ni. Nak tengok rupa Allah sendiri. Maka Allah matikan dia. Tengok, tapi hidupkan baliklah. Tengok dah. Itu sikap Israel ni. Dia suka bertanya untuk menggagalkan. Yang kedua, tengok juga tentang lembu dah. Al-Baqarah, lembu betina. Bagaimana dia menyusahkan. Banyak bertanya supaya jangan jadi sembelih lembu, pasal lembu ini merupakan idola dia. Lembu ini merupakan binatang yang ada keberkatan bagi dia. Kalau sembelih, hilang berkat lah. Nak menggagalkan sembelih lembu, dia tanya macam-macam. Lembu tu umur berapa, lembu tu color apa, lembu tu dah bekerja kan belum, berbagai-bagai persoalan tanya. Itu jadi sama juga ini, Allah akan tanya balik. Jangan bertanya untuk menggagalkan sesuatu hukum hakam. 108. Am turidu, ataukah kalian menghendaki, atau kamu menghendaki, kamu kendaki tas'alu rasulakum, kamu minta rasul-rasul kamu su'ila Musa min qabl, sebagaimana telah diminta oleh Nabi Musa sebelum ini oleh siapa dia? Pengikut dia. Wahai orang Mekah, wahai orang Madinah, yang kamu bertanya sangat dengan Rasulullah ini dengan berbagai-bagai bentuk pertanyaan, kononnya untuk menggagalkan dia. Kamu nak tiru bangsa Israel yang suka bertanya dengan Nabi Musa lah. 2 kisah tadi. Kisah ini pun ada jugalah asbabun nuzul dia, bagaimana pembesar-pembesar Mekah, dia jumpa Nabi, dia minta jamatan emas lah, dia minta kawasan pertanian lah, benda-benda yang tu Nabi boleh buat, Allah boleh buat, tapi Allah jawab perkara-perkara tersebut itu hanya untuk menduga saja. Maka apa kamu hendak minta rasul kamu sebagaimana diminta oleh Nabi Musa oleh kaumnya dahulu. Wa may yatabaddalil kufra bil imani. Wa man yatabaddali, dan sesiapa yatabaddali yang nak menggantikan, nak menukarkan al-kufra, kekafiran, bil iman, dengan iman. Bil iman dengan sebab dia bertanya pelik-pelik, nak hina tadi, adakah dia sanggup menukarkan kekafiran dengan iman? Dia dah ada iman dah. Dia sanggup menukar iman, menyerah balik iman tu dengan beli kekafiran, dengan bertanya untuk menggagalkan sesuatu hukum hakam tersebut. Faqad dhalla sawa'a, maka sungguh sebenarnya orang yang perangai seumpama ini, orang yang bertanya bukan untuk tambah ilmu. Orang bertanya untuk
menjatuhkan sebagai contoh, menjatuhkan air muka orang mengajar sebagai contoh. Itu sama. Itu masuk kategori orang yang bertanya untuk menggagalkan sesuatu hukum hakam. Maka dia tanya, dia nak malukan orang yang bagi tahu tentang ilmu tujuan dia. Maka dia sanggup menukarkan, dia dah ada iman dah. Pasal dia buat nak menjatuhkan orang lain, dia sanggup membeli kekufuran dengan nak menghina orang tadi. Maka faqad dhalla sawa'a, maka sungguh ia telah sesat. Telah sesat sawa as-sabit, jalan yang lurus, jalan yang lurus sebenarnya. Maka itulah. Kita rasa cukup itulah 108 lagi. Ayat 108 tentang kesamaran yang keberapa baru tahu dah. Tengok baliklah. InsyaAllah nanti tengok nota balik. Ada soalan sini? Setakat ni lah. Ada 3 kesamaran setakat ni yang kita dah tengok dah. 3 kekeliruan yang dibuat oleh golongan-golongan yang dengki, tak suka dengan Al-Quran, tak suka dengan Rasulullah SAW, menyebabkan mereka mencari berbagai-bagai kaedah untuk menjatuhkan, untuk menghina Rasulullah dan lantas untuk menghina kitab Al-Quran itu sendiri. Kalau tak ada, wallahu ta'ala alam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqina fi din wa alimna ta'wil wa hdina ila sawa'i sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma aj'alil qur'ana hujjatan lana ya arhamar rahimin. ولا تجعل القرآن حجة علينا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.